mantaplah amalannya pada hari ini. Sebab perkiraannya bukan hari ini, perkiraannya besok. Orang yang tidak berkualiti amalannya ialah mereka yang perkiraannya sekadar hari ini, perkiraannya sekadar keuntungan duniawi. Amal mereka, kerja mereka, aktiviti mereka tidak berkualiti. Tetapi yang berpandangan sampai akhirat, amalan mereka akan berkualiti. Sebab mereka ketika itu beramal mengikut piawaian Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Itu yang kita bincangkan pada sesi pertemuan yang lepas. Kita sambung dari situ. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Selepas kita dibangkitkan, Allah mengatakan kamu akan dibahagikan kepada 3 golongan. Yang pertama, golongan kanan. Mereka akan mendapat buku catatan mereka dari sebelah kanan. Mereka orang yang bahagia. Mereka ahli syurga insya-Allah. Golongan yang kedua ialah ashabul masy'amah. Mereka merupakan golongan kiri, diberikan buku catatan dari sebelah kiri. Mereka lah golongan yang celaka. Di dunia mereka mungkin bergembira, di sana mereka mendapat kecelakaan. Mereka ahli neraka. Kemudian Allah menceritakan tentang golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini paling istimewa. Siapakah mereka? Was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang digelar ini ialah orang yang cepat melakukan amal-amal soleh. Allah mengatakan mereka as-sabiqun. Saya telah sebutkan pada sesi yang lepas, dalam bahasa Arab, sabaqah itu ialah cuba nak memotong orang lain, cuba nak mendahului orang lain. Itu kalimat sabaqah, nak memotong, nak mendahului. Bila kita kaitkan dengan as-sabiqun di akhirat nanti, dia bermaksud golongan yang sentiasa nak ke depan dalam hal-hal kebajikan, sentiasa nak ke depan dalam kerja-kerja amal soleh, sentiasa nak ke depan dalam melakukan kebajikan. Sebab itulah ada ulama mengatakan mereka lah yang akan dimasukkan ke syurga terlebih dahulu. Itulah 3 kelompok yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Kita berdoa kepada Allah kita termasuk paling kurang dalam golongan ashabul maimanah, golongan kanan. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita daripada tergolong dalam golongan ashabul masy'amah, golongan kiri. Tapi jika Allah izinkan kita pohonkan, kita termasuk dalam golongan yang teristimewa, as-sabiqun as-sabiqun. Kemudian seterusnya Allah perincikan tentang golongan yang kita sebutkan tadi, terutamanya golongan yang dimasukkan ke syurga. Allah mengatakan orang yang bersegera tadi, as-sabiqun as-sabiqun, pada ayat 11 Allah mengatakan ulaikal muqarrabun. Sebab mereka bersegera melakukan amal yang baik, mereka dekat. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa ini Allah gunakan untuk menceritakan betapa Allah sayang pada mereka. Dekat itu melampaukan sayang, dekat itu melampaukan rahmat. Maka Allah sayangi mereka. Mereka itu muqarrabun, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebabkan Allah sayang pada mereka, Allah letakkan mereka di tempat paling istimewa. Allah mengatakan pada ayat 12, fi jannatin na'im. Mereka berada di syurga penuh nikmat. Allah nak ceritakan kepada kita bahawa
kerja-kerja baik yang kita lakukan ini mendatangkan keuntungan. Bahasa Allah, bahasa untung. Kita bekerja melakukan amal soleh, kita beriman dengan menghadapi ujian, kita sentiasa memikirkan benda-benda baik, kita membenci benda-benda haram, kita bangun mengajak kepada ma'ruf, kita bangun mencegah kemungkaran. Ada risikonya, ada ujiannya, ada tribulasinya, ada sengsaranya, ada deritanya. Tetapi Allah nak mengatakan akhirnya deritamu berbaloi, sakitmu berbaloi, sengsaramu berbaloi. Bukan sekadar berbaloi, teramat berbaloi. Sebab Allah nak ceritakan bahawa kesemua yang kamu lalui itu menghasilkan satu keuntungan. Keuntungan yang tidak ada seumpamanya seperti itu lagi selepas itu. Ialah syurga yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah merasa. Itu yang Allah maksudkan sebagai syurga yang di dalamnya dipenuhi berbagai nikmat. Sebab itulah yang kita sebutkan tadi sebagai orang yang berpandangan jauh, yang bekerja beramal pada hari ini dengan mengingati pada mindanya hari pembalasan, mereka beruntung. Bahasa Islam, bahasa untung. Seringkali saya bila bercakap pada orang-orang non-Muslim, saya menekankan kalimat untung ini. Saya mengatakan kepada mereka bahawa jika orang Islam beramal, dia beruntung. Jika orang Islam berpuasa, dia beruntung. Bahasa mereka bahasa untung. Allah tak mengajar kepada umat Islam bahasa rugi. Bahasa yang Allah ajar bagi umat Islam ialah bahasa untung. Surah Mu'minun ayat pertama, Allah mengatakan sebagai contohnya, qad aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman. Berjaya melambangkan keuntungan. Artinya orang yang beriman berjaya, mereka tidak rugi, mereka beruntung. Tetapi untuk mencapai keuntungan, kejayaan seperti itu, ada harganya, ada maharnya. Perlu dilakukan amal soleh, perlu menjauhkan diri dari perbuatan mungkar yang diharamkan. Ada harganya. Sebab syurga itu amat bernilai. Yang amat bernilai ini perlu ada maharnya sebelum diberikan permit kepada kita untuk memasuki jannah. Maka amal soleh dengan hati yang jujur, yang ikhlas, lagi beriman, merupakan prasyarat untuk kita mendapat untung yang kita sebutkan tadi. Bahasanya untung. Sebab itu selepas Allah menceritakan tentang 3 golongan tadi, golongan kanan, golongan kiri, dan kemuncaknya as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang bersegera ke depan melakukan amal soleh, Allah menceritakan tentang syurga yang dipenuhi nikmat. Allah nak mengatakan kamu tak rugi jika patuh perintah ilahi. Kamu beruntung dan kamu diberikan syurga penuh kenikmatan. Siapa mereka ini? Ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan thullatum minal awwalin. Yang masuk ke syurga ini, yang masuk ke syurga dari kalangan siapa? Dari kalangan as-sabiqun as-sabiqun, yang istimewa tadi, yang bersegera. Allah kata thullatum minal awwalin. Thullatum ditafsirkan sebagai kebanyakannya, majoriti dari kalangan umat yang awal. Wa qalilum minal akhirin, minoriti, sedikit dari kalangan yang kemudian. Majoriti golongan awal, sedikit dari golongan yang kemudian. Subhanallah. Apa maksudnya?
Imam Ibn Jarir rahimahullah ta'ala